Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jauzah Syafiqah binti Jamalulai dan hari ini saya akan mengkaji tentang peranan dan pemikiran dua orang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, ini adalah dua orang tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu yang telah saya kaji. Pada darjah 1, kita ada Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Dan pada darjah 2, kita ada Tan Sri Abdul Samad Ismail yang juga lebih dikenali sebagai Pak Samad. Pengenalan. Bahasa Melayu telah lama menjadi simbol identiti penting bagi masyarakat Malaysia dan pelbagai tokoh telah memainkan peranan utama dalam memartabatkan bahasa ini, memperkaya serta mengukuhkan kedudukannya. Antara tokoh yang paling berpengaruh dalam usaha tersebut ialah Zainal Abidin Ahmad, Zakbar dan Abdul Samad Ismail, Pak Samad. Dengan sumbangan besar yang mereka berikan, bahasa Melayu kini kukuh sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Usaha bersama Zakbai dan Pak Samad dalam memartabatkan bahasa Melayu membuktikan bahawa bahasa ini bukan sahaja penting sebagai alat komunikasi seharian, tetapi juga sebagai medium penyampaian ilmu, pengetahuan dan budaya. Zakbar melalui kajian linguistik dan penyusunan kamus, manakala Pak Samad melalui karya sastera dan pellibatannya dalam media yang telah memperkayakan bahasa Melayu dengan pelbagai dimensi yang lebih mendalam dan bermakna. Kedua-dua tokoh ini telah memainkan peranan besar dalam memajukan bahasa Melayu, baik dari segi struktur, penggunaan maupun kedudukannya dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk masyarakat umum, tetapi juga sebagai bahasa yang mampu berperanan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, sains dan teknologi. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang latar belakang tokoh Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Zakbar yang dilahirkan dengan nama Zainal Abidin bin Ahmad pada 16 September 1895 merupakan anak sulung kepada pasangan Intan Awaluddin dan Ahmad Ibrahim. Beliau berasal dari kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan dan merupakan anak pertama dari 3 orang adik-beradik. Ibu beliau berasal dari keturunan Minangkabau, Tanah Datar. Dalam kerjaya, Zakbar terkenal sebagai seorang pendidik, penulis dan cendekiawan yang sangat berpengaruh. Beliau menjadi guru di beberapa sekolah dan menyumbang banyak karya berbentuk penulisan yang berkaitan dengan bahasa, budaya dan agama. Zakbar juga dikenali sebagai tokoh penting dalam pengembangan bahasa Melayu moden dan telah menghasilkan karya-karya yang memperkaya khazanah kesusasteraan Melayu. Kepribadiannya yang gigih dalam mencari ilmu dan menyebarkan pengetahuan menjadikannya seorang tokoh intelektual yang dihormati di Malaysia. Latar belakang Tan Sri Abdul Samad Ismail. Tan Sri Abdul Samad Ismail adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah kewartawanan dan dunia intelektual di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 25 Mac 1924 di Kampung Parit Keroma, Muar Johor. Dikenali sebagai Pak Samad. Beliau adalah seorang wartawan, penulis dan aktivitis yang telah memberi sumbangan besar kepada dunia kewartawanan negara serta perjuangan kemerdekaan Malaysia. Abdul Samad Ismail mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu dan kemudian meneruskan pengajian di Sekolah Inggeris di Johor Bahru. Sebagai seorang yang bijak dan berpengetahuan, beliau terus melanjutkan pengajiannya di Singapura dan di sinilah beliau mula terdedah kepada pelbagai idea progresif dan pemikiran kritikal. Pada awalnya, Abdul Samad bekerja di beberapa organisasi media, termasuk di The Straits Times, sebuah surat khabar yang terkenal pada masa itu. Beliau mula aktif dalam dunia kewartawanan pada 1940-an dan di sinilah minat beliau terhadap bidang kewartawanan mula berkembang. Samad Ismail bukan sahaja seorang wartawan tetapi juga seorang penulis dan penyunting yang handal. Sekarang kita akan membincangkan tentang peranan tokoh-tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita mulakan dengan peranan Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar merupakan seorang tokoh terkemuka yang memainkan peranan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di Malaysia. Sebagai seorang pendidik,
Zakbar memberi tumpuan kepada pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pendidikan dan sistem pengajarannya. Melalui karya-karya pentingnya seperti Pelita Bahasa dan Tata Bahasa Jiwa Rakyat, beliau banyak menyumbang kepada perkembangan tata bahasa dan penggunaan bahasa yang sistematik. Di samping itu, Zakbar juga terkenal sebagai wartawan dan editor di Utusan Melayu, di mana beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam media. Sebagai seorang tokoh kewartawanan, beliau menegaskan bahawa media adalah platform yang penting untuk menyebarkan nilai-nilai kebudayaan dan memperkukuhkan identiti bangsa melalui bahasa. Zakbar turut menekankan bahawa bahasa Melayu harus diberi pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan digunakan dalam pelbagai sektor, termasuk dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Zakbar menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam perpaduan nasional. Beliau percaya bahawa melalui penguasaan bahasa yang sama, rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat disatukan dan memberi kesan jangka panjang, dan membina negara bangsa yang lebih kukuh. Sumbangannya yang besar dalam memartabatkan bahasa Melayu dapat memberi kesan jangka panjang terhadap pembangunan negara serta membantu memelihara identiti kebudayaan Malaysia dalam kalangan rakyatnya. Seterusnya, peranan Tan Sri Abdul Samad Ismail dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tan Sri Abdul Samad Ismail yang lebih dikenali sebagai Pak Samad merupakan tokoh penting dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai wartawan dan penulis, beliau memberikan sumbangan besar dalam mengembangkan dan mengekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam media. Melalui penulisannya di Akhbar Utusan Melayu, beliau berusaha memastikan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan tepat dan betul dalam kewartawanan. Pak Samad juga menyedari bahawa peranan media sebagai alat penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan percaya bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang dapat mengeratkan perpaduan antarabangsa. Selain itu, Pak Samad turut memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan intelektual. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua bidang ilmu, termasuk sains dan teknologi. Melalui tulisan dan pemikirannya, beliau menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang dapat memelihara identiti budaya dan jati diri bangsa. Sumbangannya dalam memperkukuhkan bahasa Melayu jelas kelihatan melalui usaha beliau untuk memastikan bahasa ini terus relevan dan dihormati di pelbagai sektor, termasuk dalam pendidikan, pentadbiran dan masyarakat. Sekarang kita akan membincangkan tentang pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mulakan dengan tokoh Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai seorang pendidik dan ahli bahasa, Zakbar percaya bahawa bahasa Melayu adalah alat penting untuk memperkukuhkan identiti bangsa dan memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Melalui penulisan dan pengajaran beliau, Zakbar telah menekankan kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sistematik dalam pendidikan, terutamanya dalam pengajaran ilmu pengetahuan. Beliau juga telah menghasilkan karya-karya penting seperti Tata Bahasa Jiwa Rakyat yang menjadi panduan dalam penggunaan tata bahasa yang tepat. Zakbar turut memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pengantar dalam bidang sains dan teknologi. Beliau berpendapat bahawa untuk negara Malaysia mencapai kemajuan, bahasa Melayu perlu diterima secara meluas dalam semua sektor, termasuk dalam pentadbiran dan kewartawanan. Sebagai seorang wartawan di Utusan Melayu, beliau memastikan penggunaan bahasa Melayu yang jelas dan tepat dalam media yang turut membantu memperkasa bahasa Melayu ini di kalangan masyarakat. Pemikiran Zakbar dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masih relevan hingga kini, menjadikannya sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah perkembangan bahasa di Malaysia ini. Pemikiran tokoh Tan Sri Abdul Samad Ismail dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pak Samad adalah tokoh utama yang memberi sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai wartawan dan penulis, beliau memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu melalui penulisannya di media, terutamanya dalam Utusan Melayu.
Pak Samad menekankan kepentingan penggunaan bahasa Melayu tepat dan berkesan dalam kewartawanan serta memandang bahasa ini sebagai alat penyatu rakyat Malaysia yang berbidang kaum. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus digunakan secara meluas dalam pelbagai sektor, termasuk pendidikan, pentadbiran dan media, agar ia terus berkembang dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, Pak Samad juga berusaha untuk memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua bidang, termasuk sains, teknologi dan ekonomi, bagi memastikannya ia kekal relevan dan tidak ketinggalan zaman. Melalui perjuangannya, Pak Samad tidak hanya mengukuhkan peranan bahasa Melayu di peringkat domestik, tetapi juga menjadikannya lebih diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pemikirannya mengenai peranan bahasa Melayu dalam membentuk identiti dan perpaduan bangsa memberi impak yang mendalam untuk menjadikannya salah seorang pejuang terpenting bahasa Melayu dalam sejarah Malaysia. Perbezaan peranan dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu ini. Dari aspek peranan dalam media, Zakbar menulis di Akhbar Utusan Melayu untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam kewartawanan. Pak Samad, wartawan dan editor di Utusan Melayu, memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat dalam media. Dari segi aspek peranan dalam pendidikan pula, Zakbar tidak banyak dinyatakan dalam teks tetapi lebih fokus kepada media dan perpaduan bangsa melalui bahasa. Manakala Pak Samad memberi tumpuan kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pendidikan dan sistem pengajaran. Mempunyai karya penting seperti Pelita Bahasa dan Tata Bahasa Jiwa Rakyat yang menyumbang kepada perkembangan tata bahasa. Dari segi aspek penggunaan bahasa Melayu dalam sektor lain, Zakbar menekankan peranan bahasa Melayu dalam menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pak Samad menganggap bahasa Melayu perlu digunakan dalam pelbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan. Perbezaan peranan dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu yang keempat, kita ada dari aspek peranan dalam perpaduan nasional, di mana Zakbar percaya bahawa bahasa Melayu boleh mengeratkan perpaduan antara bangsa di Malaysia. Manakala Pak Samad percaya bahawa penguasaan bahasa Melayu dapat menyatukan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dan membina negara bangsa yang kukuh. Yang kelima, kita ada daripada aspek sumbangan kepada identiti bangsa. Zakbar memastikan bahasa Melayu dihormati dan relevan dalam pelbagai sektor seperti pendidikan dan masyarakat. Pak Samad menekankan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang memelihara identiti budaya dan jati diri bangsa. Sini kita akan membuat perbezaan tentang pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari aspek yang pertama, pendekatan terhadap bahasa Melayu. Zakbar memfokuskan pada tata bahasa yang sistematik dalam pendidikan. Pak Samad fokus pada penggunaan praktikal dalam media dan kewartawanan. Seterusnya, peranan bahasa Melayu dalam pendidikan. Zakbar menekankan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pengantar dalam pendidikan dan sains, manakala Pak Samad menekankan bahasa Melayu dalam pendidikan tetapi lebih kepada penyatuan masyarakat pelbagai kaum. Ketiga, dari aspek peranan dalam kewartawanan. Zakbar menulis secara ilmiah memberi tumpuan kepada teori tata bahasa dan penggunaan bahasa yang tepat. Pak Samad memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam media massa untuk menyatukan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan kedudukan bahasa. Aspek yang keempat ialah perpaduan dan identiti bangsa. Zakbar melihat bahasa Melayu sebagai alat pembentuk identiti bangsa Melayu dan negara. Manakala Pak Samad melihat bahasa Melayu sebagai alat penyatu bangsa yang berbilang kaum di Malaysia. Yang kelima, usaha memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Zakbar terfokus pada pembangunan bahasa Melayu dalam negara terutama dalam pendidikan. Pak Samad memperjuangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui media dan kewartawanan. Yang terakhir, terdapat sumbangan utama Zakbar, karya Tata Bahasa Jiwa Rakyat dan pemikiran tentang bahasa sebagai bahasa ilmu. Pak Samad, penggunaan bahasa Melayu dalam media sebagai alat penyatuan dan perjuangan untuk kedudukan bahasa dalam masyarakat.
Secara keseluruhannya, memartabatkan bahasa Melayu adalah penting kerana ia bukan sahaja menjamin kelangsungan bahasa sebagai alat komunikasi utama di Malaysia, tetapi juga memainkan peranan penting dalam memperkuat perpaduan negara. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu membantu menyatukan rakyat yang pelbagai kaum, budaya dan latar belakang, sekaligus membina identiti bangsa yang kukuh. Di samping itu, penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam pendidikan, media dan pentadbiran memastikan bahasa ini tetap relevan dalam era moden. Dalam sektor pendidikan, ia memperkukuh penguasaan ilmu, manakala dalam media, ia menyampaikan nilai kebudayaan dan memperteguh jati diri negara. Di arena antarabangsa, periktirafan bahasa Melayu juga penting untuk memperluas fungsinya dalam diplomasi, ekonomi dan perdagangan global. Secara keseluruhannya, usaha mempertabatkan bahasa Melayu adalah untuk memelihara warisan budaya, membentuk negara bangsa yang lebih bersatu padu, kukuh dan kompetitif. Sekian, itu sahaja daripada saya. Maaf jika ada tersalah bicara dan terima kasih.